ucapkan kepada rakan-rakan guru. Saya Cikgu Sangkita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali Kuala Lumpur. Saya ingin membuat perkongsian berkaitan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam mata pelajaran matematik sekolah menengah. Pendidikan kewangan penting pada awal usia kanak-kanak kerana ia mempunyai impak positif, membentuk dan menggalakkan tingkah laku kewangan sihat pada masa hadapan. Pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam kurikulum matematik sekolah menengah dapat membangunkan kepelbagaian kecekapan kognitif, efektif dan sosial. Di samping itu, kemahiran mengurus kewangan dalam kalangan murid dapat dipupuk. Dalam kurikulum matematik sekolah menengah, satu daripada topik yang diajar ialah matematik pengguna yang diterjemahkan secara eksplisit. Elemen pendidikan kewangan disepadukan di dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP mata pelajaran matematik sekolah menengah, iaitu bab simpanan, pelaburan kredit dan hutang di tingkatan 3, perancangan dan pengurusan kewangan di tingkatan 4, insurans dan percukaian di tingkatan 5. Ramai guru yang menghadapi masalah mengajar topik matematik pengguna kerana topik ini merupakan topik baharu dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP. Kebanyakan guru yang menghadapi masalah ini sebenarnya tidak tahu wujudnya panduan pengajaran dan pembelajaran pendidikan kewangan kurikulum standard sekolah menengah matematik tingkatan 3 dan tingkatan 4. Selaras dengan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan, bahagian pembangunan kurikulum BPK telah menerbitkan buku panduan ini bagi membantu guru sebagai bahan sokongan. Seperti yang boleh anda lihat di sini, ini merupakan panduan PDP Pendidikan Kewangan KSSM Matematik Tingkatan 3. Ini pula adalah panduan pengajaran dan pembelajaran pendidikan kewangan KSSM Matematik Tingkatan 4. Panduan ini telah dimuat naik di laman sesawang BPK yang mengandungi 3 bahagian, iaitu cadangan aktiviti, lembaran tugasan dan soalan lanjutan. Di sini, saya akan menerangkan satu contoh bagaimana guru boleh menggunakan panduan PDP Kewangan KSSM Matematik Tingkatan 3 untuk mengajar standard kandungan 3.1 simpanan dan pelaburan. Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan, seperti bank kepada penyimpan. Terdapat 2 jenis faedah terhadap simpanan, iaitu faedah mudah dan faedah kompaun. Guru boleh menggunakan pelbagai contoh yang berkaitan dengan faedah mudah dan faedah kompaun yang boleh didapati di dalam panduan PDP Pendidikan Kewangan KSSM Matematik Tingkatan 3. Sebagai contoh, lembaran tugasan 2B pada muka surat 26. Lembaran tugasan ini boleh diberikan untuk melatih murid menghitung faedah mudah dan faedah kompaun. Soalan nombor 2 meminta murid untuk menghitung jumlah faedah yang diterima Ahwat selepas 3 tahun jika Bank Y menawarkan faedah mudah sebanyak 1.5% setahun. Dengan menggunakan rumus faedah mudah, murid boleh menghitung faedah yang diperolehi Ahwat selepas 3 tahun, iaitu ringgit Malaysia 105 dan 75 sen. Contoh kedua, soalan nombor 5 lembaran tugasan 2B pada muka surat 26. Soalan meminta murid untuk menghitung jumlah faedah yang diterima Swiling selepas menyimpan selama 5 tahun jika Bank E menawarkan faedah kompaun sebanyak 3.75 setahun. Bagi mendapatkan jawapan untuk soalan ini, murid perlulah mengenal pasti bilangan kompaun setahun dengan membahagi 20 dengan 5.
Dengan menggunakan rumus nilai matang yang diwakili oleh simbol MV iaitu Maturity Value seperti yang tertera di slide, murid boleh menghitung nilai matang yang diperolehi Swee Ling selama 5 tahun iaitu ringgit Malaysia RM9,083 dan 83 sen. Untuk menghitung jumlah faedah pula, jumlah simpanan hendaklah ditolakkan dengan prinsipal seperti yang tertera di slide. Pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun ini dapat melatih murid untuk menghitung faedah yang ditawarkan oleh institusi kewangan di Malaysia dan seterusnya menggalakkan murid membuat perbandingan sebelum membuat sesuatu keputusan. Kadar faedah yang berbeza akan memberikan jumlah pulangan tahunan yang berbeza. Guru hendaklah mengingatkan murid supaya sentiasa membuat perbandingan sebelum membuat simpanan di suatu institusi kewangan agar mereka mendapat pulangan yang lebih baik. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan panduan PDP Pendidikan Kewangan KSSM Matematik Tingkatan 3 untuk mengajar standard kandungan 3.1 simpanan dan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan merujuk kepada nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Nilai pulangan pelaburan menggambarkan keuntungan atau kerugian dalam bentuk peratus. Guru boleh menggunakan lembaran tugasan 3, panduan PDP Pendidikan Kewangan KSSM Matematik Tingkatan 3 pada muka surat 41 untuk melatih murid menghitung nilai pulangan pelaburan, seterusnya membuat keputusan untuk memilih skim pelaburan yang terbaik. Murid perlu menghitung nilai pulangan pelaburan bagi setiap skim amanah saham menggunakan rumus nilai pulangan pelaburan, iaitu jumlah pelaburan bahagi nilai pelaburan awal darab 100%. Nilai pulangan pelaburan yang lebih tinggi akan memberikan jumlah pulangan yang lebih tinggi. Maka, skim amanah saham yang menawarkan nilai pulangan pelaburan yang lebih tinggi adalah lebih bagus. Justru, murid dapat membuat keputusan bahawa skim amanah saham C adalah pelaburan yang terbaik. Amanah saham adalah antara pelaburan yang baik untuk jangka masa yang sederhana dan panjang serta berisiko rendah dan dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Semasa mengajar topik ini, guru perlu memberi penegasan bahawa amanah saham adalah salah satu alternatif pelaburan yang baik dan selamat. Murid boleh memulakan pelaburan di dalam amanah saham dengan modal yang kecil dan seawal usia muda. Penting bagi guru untuk mengingatkan murid-murid berkaitan pelaburan yang selamat dan tidak selamat supaya murid-murid tidak akan mudah terpedaya dengan tipu hela skim cepat kaya di luar sana. Salah satu jenis pelaburan yang diajar dalam standard kandungan 3.1 simpanan dan pelaburan ialah pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah adalah pelaburan yang memberi pulangan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Pelaburan hartanah bukanlah sesuatu yang biasa didengari murid. Namun, pendedahan awal berkaitan pelaburan ini perlu seawal usia muda. Lembaran tugasan 3 yang terdapat dalam panduan PDP Pendidikan Kewangan KSSM Matematik Tingkatan 3 pada muka surat 50 memerlukan murid membuat perbandingan dan keputusan berkaitan pembelian sesuatu hartanah. Lembaran tugasan 3 ini boleh diberikan kepada murid sama ada sebagai tugasan secara individu atau tugasan dalam kumpulan kecil sewaktu PDP di dalam bilik darjah. Dalam hal ini, murid perlu mengambil kira beberapa aspek sebelum melabur dalam suatu hartanah. Aspek harga, faktor lokasi, tahap risiko dan tahap pulangan adalah antara aspek utama yang perlu diambil kira dalam membuat keputusan. Guru perlu membimbing murid supaya menilai setiap hartanah dalam setiap aspek.
Guru akan menerima pilihan hartanah yang pelbagai daripada murid kerana setiap hartanah mempunyai kelebihan tersendiri. Sebagai contoh, tanah berpaya. Tanah berpaya dijual dengan harga yang rendah, namun lokasinya strategik kerana berpotensi sebagai tempat perainan. Maka, tahap pulangan juga tinggi kerana boleh memperolehi pulangan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal jika hartanah ini dijual. Tanah di Petaling Jaya juga adalah salah satu pilihan yang bijak. Walaupun harganya adalah tinggi, namun lokasinya di kawasan perindustrian adalah sangat strategik. Justru hartanah ini mempunyai tahap pulangan yang tinggi dari segi sewa dan keuntungan modal jika hartanah ini dijual. Hartanah merupakan pelaburan yang memerlukan modal yang besar. Namun, tahap pulangannya juga besar dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Guru hendaklah menegaskan bahawa pelaburan hartanah tidak boleh dipengaruhi emosi. Selain daripada aspek harga, faktor lokasi, tahap risiko dan tahap pulangan, faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, keupayaan menjana pendapatan sewa dan situasi politik perlu dipertimbangkan sebelum membuat sesuatu keputusan membeli hartanah. Akibat pemilihan hartanah yang tidak bagus boleh menyebabkan kerugian kepada pelaburnya. Banyak lagi contoh latihan dan tugasan yang guru-guru boleh dapatkan daripada panduan PDP Pendidikan Kewangan KSSM Matematik tingkatan 3 dan juga tingkatan 4. Panduan PDP ini mengandungi contoh PDP bagi standard kandungan dan standard pembelajaran tertentu yang bertujuan untuk membangunkan pelbagai kecekapan kognitif, efektif dan sosial serta memupuk kemahiran mengurus kewangan dalam kalangan murid. Penting bagi kita sebagai guru untuk memberi pendedahan dan kesedaran pendidikan kewangan kepada murid sebagai persediaan masa hadapan. Justru, murid perlu sentiasa diingatkan supaya membuat pilihan yang bijak bagi menguruskan kewangan. Di sini, saya ingin menunjukkan video tutorial bagaimana guru boleh memuat turun panduan PDP Kewangan KSSM Matematik tingkatan 3 dan tingkatan 4 dari laman sesawang bahagian pembangunan kurikulum BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. Mari kita tonton video tersebut. Buka browser, typekan alamat http://bpk.moi.gov.my untuk masuk ke laman utama BPK. Pilih menu terbitan BPK. Seterusnya, klik pada buku panduan pelaksanaan KSPK, KSSR, KSSM. Untuk memuat turun, klik pada tajuk buku panduan yang dikehendaki. Saya berharap agar perkongsian ini dapat memberi manfaat dan memberi idea kepada guru matematik untuk mengajar tajuk matematik pengguna yang melibatkan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan di dalam kelas masing-masing. Sekian, terima kasih.